Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar dalam segala perkara. Jika kamu berbuat demikian, Dia akan memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar' an takuna zawjatu salihah wa auladuhu abrara wa khuluta'u salihin wa an yakuna rizquhu fi baladi. 4 perkara termasuk kebahagiaan seseorang: istri yang salihah, anak-anak yang baik, sahabat pergaulan yang baik, dan sumber rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Sadaqallahu rasuluh. Yang berbahagia barisan ahli catatan kursi masjid, Sahibul Fadilah, Tuan Imam bertugas, khususnya kepada para asatidzah, tuan-tuan guru, datuk datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, didoakan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dengan sebanyak-banyaknya di dalam bulan Rajab dan Sya'ban yang penuh dengan keberkatan, dan dipertemukan sekali lagi dengan Ramadan al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sadaqallahu wa rasuluh. Sehat tuan-tuan ya? Ibu sihat ya? Alhamdulillah. Nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, malam ni jumpa. Bulan lepas saya tak dapat hadir sebab tidak berada ada urusan di luar lah, maksudnya ya. Dia berada di luar negara. Saya ingat masa tu ada urusan sikit. Jadi pengajiannya lepas 20.11.2023, dan kita pun dah masuk tahun baru. Mudah-mudahan tak kiralah tahun baru, bulan baru, minggu baru, tapi yang paling pasti setiap hari yang baru kita temui, kita berazam untuk melakukan yang terbaik, terutamanya dalam meningkatkan amal ibadah dengan mengharapkan keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang paling penting kita mampu menjadi hamba-Nya yang paling bertakwa insya-Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Jadi untuk mencapai matlamat ini tidak ada cara lain melainkan yang pertama dengan kita terus menuntut ilmu, menambahkan ilmu pengetahuan, terutamanya dalam hal-hal agama, kan? Kita kena tuntut, faham, amalkan, kan? Dan ada mungkin ilmu yang kita pelajari, jadikan pengajaran, ibrah, tapi kita tak perlu nak amalkan, kan? Jadikan pengajaran demi pengajaran, ya. Dan dalam hal ini juga untuk mencapai ketakwaan yang sebenar, selain daripada kita terus belajar dan meningkatkan ilmu, jadikanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik. Sebab itu yang paling bagus.
Tak ada manusia yang paling sempurna melainkan baginda Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam urusan hal dunia atau urusan akhirat. Kan orang kamu saya kata dia ni wong sing paling apik, paling sempurna, paling soleh, paling orepe, paling hebat anggar orang melainkan baginda Nabi SAW. Orang yang tak ada dah maksudnya. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut contoh saya, tak payahlah ikut contoh tuan imam kita, boleh jadilah, kan? Tapi yang paling tepat, baca sirah Nabi, dengar kuliah Syama'il Muhammadiyah, tengok kehidupan Nabi daripada Nabi tidur sampailah Nabi tidur, daripada Nabi dilahirkan sampailah Nabi diwafatkan. Tengok kehidupan Nabi SAW, kan? Urusan dunia akhirat Nabi tetap contoh yang terbaik. Sebab tu banyak kisah-kisah kita selalu sebut, hatta yang kita cerita dalam isu kekeluargaan pun Nabi kita yang paling bagus. Ada orang lain Nabi kita, kan? Sebagai contoh, mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah, saya dah cerita lama dah ni, kan? Kitab ni pusing ada, tapi tak, kita orang kata ingat-ingat balik lah. Kan ada 3 orang, dia kalau boleh nak menjadikan macam, nak hidup macam Nabi lah, senang kata gitulah, kan? Jadi dia pergi rumah Nabi, nak jumpa Nabi, nak minta nasihat. Nabi tak ada. Sembang dengan isteri Nabi, balik, sebelum balik dia cakap, aku ni kalau nak jadi orang paling bertakwa ni, aku ingat aku tak mau, dia kata nak apa, aku nak puasa tapi aku tak nak berbuka, aku nak puasa je. Sebab Nabi kan rajin puasa, Isnin kami ayamul baik, kan? Ada puasa wisal, walaupun puasa tu Nabi buat tapi kita tak dibenarkan, tak digalakkan oleh Nabi tu buat, takut tak kuat puasa wisal ni. Mungkin pernah dengar, tak pernah dengar, wallah alam lah. Tapi saya dah cerita lah sebelum ni. Saya dah cerita belum puasa wisal sebelum ni? Dah tahun lepas dah, tahun ni belum confirm. Kan? 3 hari direct puasa Nabi buat, kita jangan. Nabi kata kalau nak puasa pun paling hebat puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak. Hari ni puasa, esok tak. Macam itulah, kan? Yang kedua, ada seorang pula dia kata, oleh kerana nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sampai peringkat dia kata apa, aku tiap malam ni nak qiyamul lail, kan? Tiap malam nak qiyamul lail dan aku tak mau tidur. Tiap malam aku nak qiyamul lail hari-hari. Sebab Nabi SAW, kita pun tahu Nabi akan bangkit lepas 1/3 malam dan Nabi qiyam, kan? Insan yang dijamin syurga pun tiap-tiap malam, every night qiyamul lail. Jadi kalau kita masih berat, susahlah, cuba mulakan, kan? Paksa sikit, mulakan dengan rejab, bangkit awal sikit. Sekarang subuh lewat 6.10 lebih kurang, mana kalau tuan-tuan bangun 5.30 tu nak qiyam tu 8 rakaat tu, insyaAllah tak ada masalah, kan? Mulakan tuan-tuan, 2 rakaat pun jadilah, kan? Sebagai latihan untuk sampai ke Syaban dan Ramadan terutamanya. Jadi Nabi qiyam tiap-tiap malam tuan-tuan. Jadi sahabat dia kata, aku nak qiyam tiap-tiap malam, aku tak nak tidur, kan? Yang seorang pula dia kata apa, aku ni nak fokus ibadah hanya dengan Allah Ta'ala, aku tak nak kahwin, kan? Kahwin ni susah, nak jaga bini, nak jaga anak, itu ini apalah itulah, kan? Kan? Jadi kalau sendiri kan lonely, senang. Nak pergi masjid 24 jam macam tuan-tuan, kan? Datang masjid, kalau duduk sendirilah, kata yang ada bujang-bujang, kan? Malam ni malah duduk rumah lah, lepakkan masjid lah, nak itikaf, walaupun tak Ramadan lagi, nak lepakkan masjid itikaf. Boleh tak? Boleh. Maklum saja pada tuan pengawal kita, tuan minta izin, saya nak itikaf kat masjid sepanjang malam. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Siapa nak bising? Tak ada siapa nak bising. Sebab apa tuan-tuan? Duduk sendiri. Tapi kalau ada bini tuan-tuan, kan? Pukul 10 tak balik, WhatsApp, Kang nang di pukul 10 korang balik-balik, kau lah 3 minit. Pukul 11 WhatsApp lagi, pukul 12 WhatsApp balik, siapa satu balik, nang di ke, nang masjid, baik, hari meninggal esok ke? Oh, takut percaya tuan-tuan, nak meninggal besok ke, dia kata, begitu. Tapi betul lah, dalam konteks ibadah, beribadahlah kamu seolah-olah kamu nak mati besok. Kalau tuan-tuan besok nak mati, macam mana penjara tu, tahu besok nak digantung, malam ni tak tidur dia tuan-tuan, bangkit malam kialu, taubat istighfar sebanyak-banyaknya, kerana tahu besok nak mati, istilahnya begitu. Jadi kita ni tuan-tuan mungkin susah sikit, tapi sebenarnya dalam konteks muasyarah dia rugi. Sedangkan berkahwin itu adalah suatu penambahan ibadah yang sangat luar biasa, kan? Sampai macam itu sekali. Balik je Nabi sampai, Nabi dikhabarkan. Bila Nabi dengar, Nabi terkejut lah. Loh, kok ketika yang ngono, aku wong sing paling apik pun, kan? Kata Nabi, aku ni yang paling bagus pun, bukan riak. Contohnya Nabi,
Aku pun puasa, tapi aku berbuka. Apa hal ni tak nak buka-buka ni, apa hal ni? Macam itulah ibaratnya. Yang seorang pula qiyam boleh tak nak tidur, apa hal? Aku pun qiyam, aku pun tidur. Nampak tak? Kan? Yang seorang lagi pula tak nak kahwin, apa hal? Jadi gitu. Aku pun berkahwin, kamu disyaratkan 4 aja, 1 je, 2 belum tentu berani, 3 payah, 4 lagi lah niat tak berani. Aku isteri 13. Katalah ibarat begitu tuan-tuan. Kan? Yang tak nak kahwin ni kenapa? Buat kali pertama berkahwinlah. Lepas kalau ada masalah kan, jadi apa pisah ke dan sebagainya, tak kahwin, itu terpulang. Tapi sekurang-kurangnya berkahwinlah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Kahwinlah. Itu satu sunnah yang sangat besar. Dan Nabi pun pernah pesan, kalau kamu tahu cerita tentang satu hadis, tentang satu amalan kan, kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Kamu buatlah amalan tersebut, sekali pun jadilah tuan-tuan, ikut kemampuan kan. Jadi dalam konteks kehidupan berumah tangga, kekeluargaan ni tuan-tuan, saran kita berkahwinlah. Hiduplah sebaik-baiknya dengan penuh ketenangan, kasih sayang, belas kasihan kan. Jadi itu sebahagian cara untuk kita memenuhi fitrah manusia yang inginkan hidup berkeluarga. Kan 10 minit saya bagi je tuan-tuan, sebab ni kan kita awal tahun barulah ya, bagi semangat kat kawan-kawan kita yang belum kahwin, pakat kahwinlah insya-Allah. Ustaz, saya dah 40 tahun Ustaz, nak kahwin tak ada jodoh lagi. Betul ni? Betul. Nak kahwin? Betul. Adalah 2-3 syarat. Kalau syarat ni basic-basic dipenuhi, okey, datanglah Jaiz. Jumpa saya peribadi pun tak apa, insya-Allah kita ramai kawan-kawan kita tak Jaiz yang tak kahwin lagi. Kan, tonton cakap je nak design macam mana, insya-Allah nanti kita boleh bincang-bincangkan. Kan mana tahu jodoh kan tuan-tuan, mana tahu jodoh. Gitu insya-Allah ya. Sebab pengalaman kita dengar cerita orang bertemu jodoh ni 1001 cerita. Kalau depan saya ni ada lelaki adalah katalah 30 orang, contohlah 30 orang, 25 dah kahwin. Cuba tuan-tuan ingat balik, macam mana tuan-tuan jumpa jodoh tuan-tuan? 1001 cerita. Silap gaya 25 ni tak sama cara dia tuan-tuan. Tapi matlamatnya nak bagi tahu Allah telah mempertemukan jodoh kita. Boleh jadi tuan-tuan yang tackle isteri, tapi boleh jadi isteri yang tackle tuan-tuan, kita tak tahu. Kan? Boleh jadi tuan-tuan ditackle oleh bakal pak mertua, ditackle dengan bakal mak mertua kan, kita tak tahu. Kan? Boleh jadi. Tapi apa yang saya sebut itulah yang saya temui di kalangan rakan-rakan kita. Ada yang cari sendiri, ada yang macam dipertemukan dengan keluarga kan. Tak ada masalah ya. Yang penting kalau dah sampai rezekinya, kahwinlah. Jangan ditunda-tunda, jangan ditangguh-tangguh ya. Fastabiqul khairat insyaallah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, malam ni kita sambung. Kita masih lagi dalam bincang arkanun nikah, dalam bab-bab hukum nikah ni tuan-tuan. Yang lepas cerita bab wali ya, cerita bab wali, susunannya saya dah sebutkan, syaratnya saya dah sebutkan, Islam, adil kan, balik berakal kan. Itu di antara syarat-syarat yang kita dah bahaskan. Termasuklah tidak dibenarkan orang yang berihram, sama ada dia berkahwin atau dia mengahwinkan, tak boleh. Bahkan kalau dia wali, tergantung wakil walinya selama mana dia dalam ihram. Itu penting kan. Tapi banyak-banyak penting ni tuan-tuan. Kalau kita tengok daripada awal, baik laki, baik perempuan, baik wali, baik saksi, syarat utama adalah Islam. Itu nombor 1 kan. Islam ni menjadi syarat utama dalam hal-hal berkaitan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat macam mana kita pun, orang kan kita lah, orang tu sedekahnya, amal baiknya tuan-tuan tetapi selama mana dia belum mengucap syahadah, maka selama mana itulah tiada pahala baginya. Cuma mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk mendapat hidayah. Tapi kita yang dah Islam ni tuan-tuan, harus kita yakin bahawa Islam, bukan harus dah, wajib kita yakin bahawa Islamlah satu-satunya agama yang menyelamatkan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Itu je nak pesan ya. Inna dina indallahil Islam. Pegang baik-baik, jangan lari daripada Islam ya.
Kalau kita lari daripada Islam, na'udzubillah, matinya pula sulh khatimah, susah depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita dah banyak dengar cerita-cerita bagaimana orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mana ada peluang Islam sampai pada dia, dia tak mau. Risau tuan-tuan. Kan banyaklah kisah-kisah kan. Kalau zaman Nabi SAW banyak kisah tuan-tuan dengar, kisah Abu Jahal, tapi tuan-tuan mungkin jarang dengar kisah kot macam mana Abu Lahab mati. Dahlah kafir, walaupun pak saudara Nabi, tapi kafir, dahlah kafir memusuhi Islam pula tu. Kalau tuan-tuan tahulah kan, rumah Nabi dengan rumah Abu Lahab ni tak jauh tuan-tuan, tapi seharian melontarkan najis di rumah Nabi SAW. Kan? Dan hari ni kalau tuan-tuan pergi haji umrah, mutawif akan bawa ini rumah Nabi, di sana rumah Abu Lahab. Rumah Nabi orang muliakan, tetapi walaupun tapaknya, tapi tapak rumah Abu Lahab hari ni tuan-tuan kalau pergi umrah, keluar lepas sa'i, pergi pintu belakang, keluar pintu Marwah tu keluar, tuan-tuan nampak tandas, disitulah kawasan rumah Abu Lahab. Dulu dia melontar najis di rumah Nabi SAW, hari ni tuan-tuan jutaan orang melontar najis di rumah dia. Nampak tuan-tuan? Kat dunia pun Allah hinakan dia, masa dia mati pun Allah hinakan dia. Kan? Ringkas cerita, tuan-tuan tahu cerita mati. Bila perang Badar dia tak pergi, ringkas. Perang Badar dia tak pergi, dia sakit tua, dah tua dah. Abu Sufyan balik duduk sebelah dia, dia tanya, "Kepi Abu Sufyan perang Badar?" "Oh, teruk kita digasau orang Islam." Abu Sufyan cakap Jawa tuan-tuan, tak pelik dia. Teruk kita dikerjakan. Sampai dia kata, "Kami berperang dengan orang berbaju putih, yang kami perang kat dia tu tapi orangnya lut sinar." Terkejut dia. Rupanya apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, Allah menghantar bantuan di bumi Palestin. Rupanya hari ini tuan-tuan, cerita itu sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Kan malaikat turun 5,000 malaikat di Jabal Malaikat. Tuan-tuan bukan iPhone type, Jabal Malaikat yang padang pasir, satu-satunya bukit di padang di Badar tu tuan-tuan, padang pasir tapi bukitnya berpasir, halus pasir tu tuan-tuan. Dikatakan di situ lah para malaikat turun tuan-tuan. Bila dengar orang Islam kalah, kan Abu Lahab ni tertekan, stres, diketuk-ketuk kepala dia sampai luka, akhirnya berdarah dan bernanah. Akhirnya tuan-tuan dia mati, dan bila mati busuk 3 hari tak ada siapa nak kebumikan. Saudara mara dia pun tak mau kebumikan tuan-tuan. Jadi orang-orang Quraisy fikir macam mana ni kalau orang Islam tahu, malu kita. Jadi nak urus tak sanggup, nak angkat tak sanggup, bau busuk sangat luar biasa tuan-tuan. Jadi akhirnya tuan-tuan tahu apa berlaku? Mereka telah mengorek satu lubang, kemudian mereka tidak menyentuh pun jasad Abu Lahab ini. Kemudian mereka mencari kayu, mereka tolak Abu Lahab ni dengan kayu, ditolak sikit, tolak. Macam kita lah jumpa bangkai anjing ke contoh kan, dah busuk, kita tak siapa nak pegang kan. Jadi kita pun tolak contoh kan, tolak sampai jatuh dalam lubang tuan-tuan. Mereka tak sanggup nak menimbus dengan tanah, akhirnya melengke, merontar dengan batu tuan-tuan, sampailah jasadnya ditutup dengan batu-batu yang dilontar oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu tuan-tuan. Nampak tak? Di zaman itu sendiri pun Allah telah menunjukkan orang yang membenci Islam, ya kan, dalam kafir, benci Islam juga, tunggu dia besok mati tuan-tuan, Allah akan ajar dia. Itulah yang berlaku kepada era Sharon kan. Dan itu mungkin akan berlaku lebih dahsyat pada setan Yahoo ni tuan-tuan. Setan Yahoo je aku panggil tuan-tuan, betul-betul setan ni tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan. Sebab tu jangan kita pesan orang Islam, jangan menghina Islam, mati susah. Kan orang kafir jangan menghina Islam, nanti mati susah. Jangan tuan-tuan, Allah nak tunjuk sekejap je. Kan? Jadi kita berhati-hati, semuanya diambil pengajaran ibrah kepada kita insya-Allah. Panjang pula mukadimah aku, panjang tak apalah, tapi tetap ada terkait dengan perbincangan kita. Sebab syarat penting, Islam tu penting, wali pun syarat. Sebab kami di jabatan tuan-tuan, kami dah jumpalah beberapa kes yang akhirnya kalau satu kes tu dia berpindah wali, intiqal wali, kita pindahkan wali kepada adik-beradiknya, seingat saya, ke pakciknya. Sebab bapaknya ada, tapi bapaknya asal Islam, dia murtad, tak layak dia jadi wali tuan-tuan. Itu pengalaman kita. Dan kita ada beberapa kes perkahwinan, apabila berkahwin, rupanya suaminya mengikut ajaran-ajaran sesat, dan hasil satu kes tuan-tuan, mahkamah bubarkan perkahwinan dia.
Kerana apa tuan-tuan? Sebab melibatkan soal akidah. Soal lain kita boleh tolak ansur tuan-tuan. Betul, lelaki suami itu mungkin contoh, suami itu betul mungkin tak sembahyang, mungkin kaki arak, mungkin kaki judi, betul. Tapi dia tetap yakin kan Allah tu Tuhan dia, Muhammad tu nabinya, dia yakin dengan Islam, dia yakin Quran, dia yakin. Cuba jahat luar biasa. Kau kenapa tak sembahyang? Malas lah, nantilah nak mati baru sembahyang. Nak mati baru sembahyang, apa barang ni tuan-tuan? Ada orang nakal itu kita jumpa, kan? Ada orang yang kaki minum arak, kaki botol, senang kata. Saya dah cerita dengan tuan-tuan, ada satu imam tuan-tuan menguruskan jenazah, kaki arak tuan-tuan. Imam tu sendiri cerita dengan saya, imam satu surah, saya tak sebut kat mana tuan-tuan. Lepas kuliah masa tu dia cerita, kan orang tu kaki minum arak tuan-tuan. Naudzubillah, orang kena. Bila dia mati tuan-tuan, yang korek kubur pakai cangkul tuan-tuan. Bila korek tuan-tuan, 7 kaki bawah ada bangkai anjing. Tuan-tuan fikirkan, 7 kaki bawah bangkai anjing. Macam mana tutup korek sebelah. Jumpa lagi sekali. Kali ketiga kami dah tak larat, tanam aja lah. Ni bahagian dia. Nampak tak? Hidup kat dunia dengan memakan benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Maka dunia pun bila dia mati tuan-tuan, Allah dah tunjukkan. Kan? Sebab tu kesimpulan tuan-tuan, hidup jangan nakal sangatlah. Itu je pesan saya. Hidup jangan nakal sangat. Kok kita tak alim sangat pun, bukan ahli ibadah sangat pun, tapi jangan nakal sangat lah tuan-tuan. Susah nanti kita. Hatta dalam keluarga pun kita ni hidup, jangan nakal sangat. Jangan zalim dengan suami, jangan zalim dengan isteri, jangan zalim dengan anak-anak, jangan zalim dengan mak bapak. Susah nanti kita tuan-tuan. Jangan. Itulah yang kita pelajari tuan-tuan dalam fiqh kekeluargaan ni tuan-tuan, dengan niat dan tujuan supaya kehidupan kita ni sentiasa bertepatan dengan kehendak syarak. Itu yang paling bagus, insyaAllah ya. Itu cerita bab wali yang lepas. Kemudian kita sambung lagi tuan-tuan hari ini, iaitu bahagian-bahagian wali. Secara ringkas je lah tuan-tuan ya. Sebab saya sebut ni tuan-tuan, saya percaya depan saya ni bapak-bapak ni majoriti ada anak perempuan. Bila ada anak perempuan, insyaAllah minimum jadilah wali nasab, kan? Wali nasab. Seumur hidup saya jadi wali nasab sekali. Walaupun anak saya sekolah lagi, tapi oleh kerana ialah kalau wali raja memanglah banyak, wakil wali banyak lah, kan? Sama imam nikah kat sini, dia juru nikah, saya pun juru nikah. Dia nikahkan, saya pun nikahkan. Cuma beza sini tak ada wali raja, saya ada wali raja, kan? Saya berapa kali datang masjid ni nikahkan wali raja, lebih sikit. Tapi waktu yang sama, saya walaupun anak kecil, tapi saya ada pengalaman menikahkan wali nasab, iaitu bila adik bongsu saya nak kahwin, adik perempuan saya, ketika itu arwah ayah saya baru meninggal, kan? Jadi adik-beradik lelaki 3 orang, ada abang, ada saya, ada adik. Jadi kita nindang, okeylah, kita pun laksanakan tugas mewarisi tugas ayah menjadi wali kepada adik sendiri. Itu pengalaman baru sekali lah ya. Itu dia menikahkan, kan? Nikah pengalaman baru sekali tuan-tuan, nikah baru sekali. Sama macam tuan-tuan lah ya. Depan saya pun tak berani, pun aku mencitu juga tuan-tuan. Kali kedua tak tahulah, niat lama dah, gitu ya, insya-Allah. Wali ini terbagi kepada 2. Pertama wali mujbir, yang kedua wali tidak mujbir, ghairu mujbir ya. Baik, mujbir pernah dengar ya? Pernah dengar, alhamdulillah. Tak pernah dengar, ya dengarlah. Okey, wali mujbir ni siapa? Wali mujbir hanya kepada datuk dan bapa, kepada bapa dan datuk dan ke atas. Itu wali mujbir, iaitu bapa dan datuk saja. Wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara, sama ada yang masih kecil, sudah besar, berakal atau gila. Okey. Jadi kalau nak jadi wali mujbir, simple aja. Dia punya syarat, bapa, datuk dan ke atas. Yang nak dikahwinkan perempuan tersebut, baik anak dia, baik cucu dia, baik cicit dia yang masih dara, belum pernah berkahwin, sama ada kecil ataupun besar, waras ataupun gila, maka pernikahannya tetap sah. Tanpa izin perempuan tersebut, hukumnya adalah sah. Senang kata, kalau saya kat luar cakap, dia ada kuasa full power, kan? Macam kata tuan ada anak perempuan kan, contoh belum kahwin, ada belum kahwin? Belum, semua dah kahwin dah? Belum kahwin juga, kejap dah kejap belum, ni bapak siapa ni? Kan, katalah tuan ada anak perempuan lepas belajar kan, dah kerja kan, umur 22 tahun, 24. Ina, kau nak kahwin tak? Nah, kau ada mambang tak? Tak ada pak.
bapak kahwinkan kau siapa-siapa bapak, boleh? Boleh. Datang masjid sembang dengan kawan sebelah, aku kahwinkan kau dengan aku lah, nama sekian-sekian, aku terima nikahnya, sah. Bawa balik, nah ni suami kau, apa hal ni pak? Ni suami. Oh alhamdulillah, selesai. Kan, boleh, tak ada masalah. Dah jumpa jodohnya kat masjid, okey lah, kawan lagi okey. Masih lah pak, jodohkan saya dengan kawan bapak yang baik ini, alhamdulillah, selesai. Tapi kalau bapak kahwinkan dengan ustaz yang ceramah bapak tu lagi, aku suka tu. Contohlah, ya. Salah jawapannya sah, ya. Okey. Oleh itu seorang bapa atau datuk dibenarkan mengahwinkan anak perempuannya walaupun tanpa kebenarannya dan keredaannya, kerana bapa lebih mengetahui kebaikan untuk anaknya. Oleh kerana kasih sayang mendalam seorang bapa terhadap anaknya, ia hanya akan memilih suami yang baik saja untuk anak perempuannya. Mereka berujar menggunakan hadis al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha, janda lebih berhak ke atas diri daripada walinya. Kalau janda, betul, dia atas kuasa dia, wali tak ada berhak. Tapi kalau dia bukan janda, bapaknya yang ada kuasa atas dia. Itu beza anak dara dan janda. Jelas ya? Kalau tak diurai pun faham kan? Tapi dari syarat tuan-tuan ya, tapi dia ada syarat untuk melayakkan dalam isu wali mujbir ini, ya. Baik, ada 3 syarat untuk membolehkan wali mujbir ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nombor 1, tidak ada permusuhan ketara di antara wali dengan perempuan tersebut. Walaupun dengan anak bergaduh manjang tak puas hati, ada isu besar. Banyak berlaku tak dalam masyarakat? Banyak. Kan? Mungkin tuan-tuan tak jumpa, tak berlaku dalam rumah tangga. Alhamdulillah, tahniah, tuan-tuan didik anak baik-baik. Tapi kalau campur dengan masyarakat di luar, memang kita jumpa. Saya dah banyak jumpa isu bapa bergaduh dengan anak perempuan. Ada kes bapa yang nakal. Cakap terus terang aja tuan-tuan, ada kes anak yang nakal, kita jumpa. Kan? Kalau dulu saya kat Ulu Langat tahun 2001-2004, kalau tuan-tuan dengar tak dengar, pernah, yalah saya tak tahu pernah cerita ke tidak, tapi saya dah jumpa ni tuan-tuan, kan? Yang itu bapaknya yang bermasalah tuan-tuan. Yang saya kata, kau apa hal ni? Anaknya marah dengan bapak dia tuan-tuan. Itu nanti kita bincanglah dalam bab wali adal, nanti kita bincang insya-Allah. Kan? Dia marah bapak dia, tapi memang bapaknya yang salah. Kan? Bapaknya yang salah. Saya cakap terus terang aja, salah atau tak salah? Kena elok cerita je lah, takut tak habis cerita tak sedap pula. Kesimpulannya tuan-tuan, masa saya kat Ulu Langat dulu, ada seorang perempuan datang, dia kata, ustaz, datang dengan mak dia lah, lebih kurang, ustaz, nak kahwinkan anak, okey, kemudian bawa walinya, okey lah, duduk depan saya tengok agak terasing 2 orang ni. Dia kata nak bawa wakil wali, tiba-tiba bapak tak setuju. Kan, bapak tak setuju. Dia kata, saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Anak saya nak kahwin, isteri saya tak bagi tahu saya, kan, bekas isteri lah, bagi saya tak bagi tahu saya, kan, nak kahwin tak bincang dengan saya, tuan-tuan minta izin, macam membelakangkan saya. Budak bengang perempuan dengang aja. Kan. Lepas tu dia kata tak setuju. Kalau tak setuju, payah ni nak nikah ni, tiba-tiba perempuan tu kata apa? Kau ni apa hal lah? Oh macam tu. Berkurang itu, kau ni apa hal? Terkejut. Dia kata, kenapa saudari ni? Dia ni ustaz. Jadi kesimpulannya, dalam bergaduh tegang tu, kesimpulannya dia datang jumpa saya, bawa bapaknya, baru kali kedua dia jumpa bapak dia. Kali kedua seumur hidup. Rupanya dia kahwin dengan mak dia ni, kemudian masa mengandung diceraikan maknya, kan? Yang budak tu bengang tu, kau dulu kahwin dengan mak aku, mengandung, kau tinggalkan, kau ceraikan, kau kahwin ke betina lain. Macam tu ayahnya. Saya pun terkejut tuan-tuan. Kan? Kau tak pernah jaga aku, tak pernah tengok aku datang nak kahwin, cakap lebih kurang gitulah. Ayat tepat aku tak ingat lah kan, tapi marah ada. Tapi matan-matan ni sikit-sikit dah. Aku minta nak izin wali kahwin baik-baik, kau susahkan aku. Ada kaku je. Sebelum tu dia panggil abah, ayah, macam itulah, dia hormat lagi. Dia tak setuju, dia melenting tuan-tuan. Barulah saya tahu kesimpulannya tuan-tuan. Kali pertama dia tahu, maknya bagi tahu, bapak kau nama sekian, tempatnya sekian. Maknya bagus, mak dia bagus, kan. Kemudian dia jumpa tu kali pertama dia jumpa tu bapak dia. Yang kedua datang pejabat agama. Mengamuk dia, betul-betul mengamuk budak tu.
Kalau tak nak sudahlah, kalau susah kakak kelompok. Saya kata duduk tenang-tenang kata. Saya tak boleh Ustaz. Oh macam ni tak boleh ni. Saya datang cakap baik-baik lembut-lembut, dia buat saya macam ni, buat mak saya macam ni, bagi juga. Saya terkejut. Yalah orang pejabat pun dengar juga, orang pejabat pun biasalah. Dekat ulang kan dia lebih kurang bertali. Dia kalau dah masuk jin gondorwa masuk dalam, dia dah tak ingat dah cakap main lepas kan dah agak tenang dan sebagainya. Saya kata tak apalah, saya bincang ayah dulu. Saya minta ingat anak apa perempuan tu keluar sekejap. Saya bincang, saya pujuk, saya cakap baik-baik kan. Memang ngaku salah dia apa sebagainya. Dia kata kalau ada macam itu, patut benda macam ni tak perlu jadi macam ni. Ini menambahkan ketegangan, menambahkan kebencian. Kan besok kita pujuk. Orang kata itulah kata menarik apa rambut dalam tepung kan, tepung tak turai, rambut tak putus kan. Sebab kita macam mana pun kita nak bapak dia baca izin sign 3 kali je. Kita pujuk kan. Mana tahu anak budak ni kalau kahwin besok jadi baik, anaknya baik, cucunya baik macam isteri. Wah cakap apa. Alah dia setuju tu kan. Setujulah, setuju saya balik. Dah selesai semua, budak perempuan tu masuk balik. Dia masuk dengan maknya kot, tak salah aku. Tak selesai. Cakap baik, saya terangkanlah. Okeylah. Tapi itu satu contoh dia kata satu contoh yang memang bapak masalah. Satu contoh lagi yang terbaru berlaku. Bukan terbaru, tahun lepas berlaku. Kat mahkamah tu. Mahkamah tu. Dekat mahkamah sekali, kat pejabat agama sekali. Memang perang tuan-tuan. Dekat mahkamah dia file melinggan. Bapaknya datang, kata setuju. Bila dah apa nama bincang kata setuju, mahkamah tangguhkan, sebelum pejabat agama kat luar bergaduh kat luar tu. Bergaduh dekat luar. Lepas tu bapak belah macam tu. Datang pejabat agama, duduk depan saya kat kaunter tu nangis-nangis. Dah tak fikir, dah kirikan orang depan. Saya kata, wah you nak bapak saya, apalah bapak saya, ngomong nangis. Saya nangis. Saya pun angguk, oh ya ke, bapak saya memang jahat lah itu. Saya angguk je. Kalau aku tak, bapak kau baik, aku pula ustaz pun sama lagi, bapak saya. Aku kena marah. Nangis dekat kaunter. Ini cerita betul. Yang seorang lagi satu kes tuan-tuan dah buat perangai tuan-tuan. Hari nikah setuju janji nak datang tuan-tuan. Hari nikah kajian. Tak datang bapa dia. Ditelefon lari. Menyumpah seranah anak tu kat pejabat agama tu. Ini cerita betul. Ni bapa yang masalah Tapi saya banyak kes yang anak bermasalah dengan bapa ni. Lagi banyak saya kata. Sampai saya kata lepas kau nikah, kau jumpa bapa kau minta maaf. Kalau tak ada susah hidup kau dunia akhirat. Saya cakap tu serang. Kau buat bapa engkau macam ni, besok anak engkau mungkin akan buat lagi, kau teruk daripada macam ni. Saya kata jangan dengan bapa ni, jangan saya kata. Kan? Ini keadaan-keadaan lah Okey, yang kedua, wah dah 8.30, Isyak 8.37 8.37, 7 minit lagi lah InsyaAllah, tak apalah. Okey, yang kedua, perkahwinan itu skufu. Perempuannya tu engineer, kan, engineer, bagi duit 30,000, dikahwinkan dengan lelaki jual agak jual apa nak kata jual itu je ni kan terasa pula. Ustaz ni berlaku pula, contohlah kerja je tak skufu, gajinya sebulan dapatlah 700 800, contohlah. Tandalah perempuan tu, tak nak lah pak, saya 30,000 tunang saya, suami saya 700, tanda dia tu macam tu. Contoh dia bab skufu ni kita dah cerita sebelum ni tuan-tuan, kan, pun nak kena ambil kira. Perempuannya solehah, ngaji sedap, nasyid sedap. Ada sahabat kita tu, sahabat kita masya-Allah, ada rakan-rakan Rabbani tu. Nanti kita tak ada nasyid kat lepas ni suara sedap, ngaji sedap, dikahwinkan kan matpet pula, jahanam lah. Boleh lah kan, tak skufu Jadi kalau perkahwinan itu dijalankan juga, dia tak puas hati, file ke mahkamah. Ini mahkamah boleh bubarkan perkahwinan atau kalau perempuan itu tanda, dia boleh mohon cerai. Baik, yang ketiga, bakal suami mempunyai mampu menyegerakan mas kahwin bakal suami mempunyai mampu menyegerakan bayaran mas kahwin, kan. Bab mas kahwin ni kita macam belum jumpa ke dah jumpa, tapi asasi mudah, kan. Mas kahwin ni jangan disusah-susahkan, ikutlah peraturan, kan. Kalau kat negeri Selangor dalam senarai tuan-tuan, kan kita ada senarai lah mas kahwin dalam Malaysia ni tuan-tuan.
paling tinggi yang ditetapkan ikut pemerintah pentadbiran negeri Selangor, minimum 300 minimum, maksimum tak ada terpulang ya. Jadi saya kira tuan-tuan mas kahwin pun dah selesai. Mas kahwin dah selesai je, alhamdulillah. Berapa mas kahwinnya dulu masa ni? 80. Alhamdulillah. Yang baru ni berapa? Tak ada lagi ya. Okey lah. Mandala tu terlepaskan baru ni rahsia ustaz. Kan. Okey, 80. Itu zaman-zaman sama tuan dengan saya lah. Saya pun 80. Mas kahwin 80. Masih 80. Lepas tu lama juga 80 tuan-tuan, lama. Sampailah saya daripada Hulu Langat 2004 masuk 2007 saya di Ujabat pun masih lagi mas kahwin. Saya ingat mas kahwin sekitar 2010 ke atas kot baru ada ketetapannya 300 tuan-tuan. Itu pun dah ada orang bunyi je, Ustaz, takkan 300 je Ustaz, Selangor negeri maju Ustaz 300 je. Tengok orang setia alam boleh lah 300 gitu. Yang kawan kita duduk kat ceruk kampung sana hari-hari kopek kelapa tuan-tuan, nak dapat 300 hari terkelip berat dia kan. Jadi dipermudahkan insya-Allah ya. Tapi ada yang cakap, Ustaz, paling murah mana? Negeri Johor anak dara. Itu pun Johor kata kalau nak bagi lebih terpulang. Itu yang saya tahulah. Tapi Pahang sampai sekarang still RM22.5 sampai sekarang ni. Itu yang dia buat lawak. Kalau gitu kita nikah kat pihak Pahang lah. Boleh, tak ada masalah. Mohon kebenaran Kak Salam, saya luluskan, pergilah ke Pahang sana, pergi Bentong sana, paling dekat. Mas kahwin RM22.5. Dia lupa agaknya tolnya tu dah kiri kanan dah berapa kan, tolnya berapa, kena dia pergi 5 kereta, tolnya berapa, minyaknya berapa tu, belum berhenti Petronas lagi beli jajan gula-gula, kerepek tak benda semua. Masa nikah alhamdulillah murah ya, RM22.5. Yang dia habis 300 kat jalan tu barang tuan-tuan. Contoh itu terpulang, tepuk dada tanya iman, tak ada masalah. Begitu ya, insya-Allah. Jadi mas kahwin disegerakanlah insya-Allah ya. Baik. Nanti kita ada cerita bab pemberian mas kahwin. Pemberian mas kahwin ni ada peringkat-peringkat dia. Ada yang kena bagi semua, bagi separuh dulu. Nak bagi bagi separuh dulu boleh, ataupun nak bagi semua pun boleh, ataupun wajib bagi. Itu ada nanti ceritanya ada insya-Allah. Tapi lambat sikit. Baik, seterusnya masuk meminta izin anak dara adalah digalakkan. Ya. Okey, seminit lagi. Bapa dan datuk boleh memaksa anak perempuannya berkahwin, tetapi tindakan tidak mendapatkan pendapatnya bukanlah suatu tindakannya afdal, lebih baik. Nampak tak? PK punyalah cantik dia punya panduan syarak. Betul kita ada full power, tapi hormatilah orang yang nak berumah tangga, perasaan dia ya. Yang lebih baik dan sunat. Nampak tu? Yang lebih baik yang sunat. Sunat maknanya apa tuan-tuan? Potong. Itu berkhatan ya. Sunat ni maknanya mengikut yang dianjurkan oleh Nabi, ialah wali meminta izin untuk mengawinkannya, menghormati dan menyenangkan hatinya. Saya dah sebut tadi dah. Okey, kita bagi laluan azan, lepas tu kita sambung sikit insya-Allah. Ya Allah. Allahu
Alhamdulillah, dah isyak dah. Terima kasih muazzin kita. Kita sama sikit ya. 8.40 kita berhenti 9.30. Boleh 9.30. Walah ngelih ustaz, presi suwi lah ya. Baik, 5 minit lah insya-Allah. Baik, jadi kata Nabi SAW dalam hal ini, la tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tustazana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Qal an taskuta. Janda tidak boleh dikawinkan melainkan setelah diminta keputusannya. Ni janda ya. Kesimpulannya kalau janda wajib kita bapak ke, kita datuk ke, kita abang ke, Ina, abang nak nikahkan Ina ni dengan pilihan Ina, setuju? Setuju bah, wajib ikrar. Atau berkata, abah saya setuju abang nikahkan saya dengan Cik Mat. Contohlah Cik Mat ni, contoh dia kena macam tu baik. Anak dara pula tidak boleh dikawinkan melainkan setelah diminta izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah izinannya? Baginda menjawab, dengan dia diam. Satu riwayat yang lain, al-ayyimu haqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tustazanu fi nafsiha wa iznuha sumatuha. Kata Nabi SAW, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Bagi anak dara pula, kamu hendaklah meminta izinnya, dan keizinannya ialah diamnya. Cuma dalam bab ni jumhur fuqaha yang saya belajar lah, dalam erti kata di sini bukannya wajib, sebab dia macam bukan bercanggah lah, sebab dia dalam isu bab wali mujbir tadi, tapi sangat dituntut untuk kita minta izin kepada anak dara kan. Jadi kalau anak dara tuan nak nikah, walaupun dia ada izin dan sebagainya, kalau macam saya kan dalam majlis akad nikah ni, biasalah kalau saya buat majlis akad nikah, saya pun minta walinya, okey pakcik, tuan baca izin wali, saya Ahmad bin Ali bapa kepada anak saya Fatimah, dengan ini saya bersetuju dengan anak perkahwinan anak saya di atas dengan Ali bin Abu, saya akan menikahkan perkahwinan ini. Itu ayat standard lah dalam borang nikah kan. Pasal hari-hari tengok tu apa lu kan. Lepas tu bila dah habis, okey saya pun tanya, Cik Fatimah macam mana, dah dengar kan ayahnya izinkan dan setuju akan nikahkan Cik Fatimah dengan Cik Ali ni, dengan mas sekian-sekian, setuju Fatimah? Kadang-kadang dia senyum aja, okey dah tu dah. Kadang dia diam tunduk, okey dah tu. Kadang-kadang dia saya setuju, boleh juga, tak ada masalah. Jelas kan? Gitu ya. Jadi tuan-tuan ajarlah anak dara ya. Besok imam tanya, diam pun boleh, jawab setuju pun boleh. Kalau diam aja boleh bah,
Boleh. Cantik lah. Kita pun sedap kan. Setuju bah. Kan gitu. Tapi jangan lupa tuan, setuju sangat bah. Dah lama saya setuju. Jangan macam itu. Orang TikTok tinggi view dia. Kan. Jagalah. Orang kata adab-adab nak kena jaga. Supaya apa tuan-tuan? Nampaklah kesopanan dan kesusilaan sebagai seorang muslimat. Okey tuan-tuan okeylah. Jadi cukuplah untuk malam ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah panjang umur, sehat walafiat. Kita sambung ke bulan depan lepas ni ada cerita pasal wali enggan. Wali enggan ni banyak isu lah. Ya tuan-tuan, banyak isu. Ya. Tapi macam mana pun insya-Allah ada cara penyelesaian. Al-Sultan waliyun man la waliyah. Kan hadis Nabi bagi jawapan, kalau wali enggan ni hilang, lari, tak nak dan sebagainya, maka sultanlah menjadi wali kepada orang yang tak ada wali. Dia nak kahwin, bapak tak bagi, alasan tak konkret, boleh tapi yang proses dari mahkamah akan cek betul kedakwaan dan sebagainya. Sebab banyak juga anak-anak ni kaki kelentung tuan-tuan. Kita dah jumpa kan, imam jurunikah pun pernah jumpa. Saya jadi imam jurunikah lama. Darab talik saya jaga, ibu jabat dulu jaga negeri Selangor. Bila kita kursus kita jumpa 1001 cerita bila kongsi imam. Ada imam cerita, saya pun dah jumpa. Bila kita kata bapak saya susah lah, itulah inilah, tak peduli, saya kata kena panggil juga. Bila kita panggil bapaknya datang, elok je. Pakcik tahu saya panggil apa? Tahu, cuma pakcik terkejut anak nak kahwin tak bagi tahu pun. Aku dengar tu menyirap telinga tuan-tuan. Aku penampar je perempuan ni, aku geram je tuan-tuan. Rupanya dia petipu bapak dia tuan-tuan. Dia petipu kita tuan-tuan. Nampak tak? Dia adalah masalah-masalah ada, tapi bukan tak boleh begitu tuan-tuan. Dan nikah masalah, berdosa lagi, kecilkan hati orang tu. Ada yang datang, saya tak tahu anak saya nak kahwin. Ada, tapi kita jumpa, saya tak tahu ustaz, anak saya nak kahwin. Saya baru tahu, anak saya kahwin nak bincang pun tak cakap dengan saya. Pun ada juga tuan-tuan. Ni anak-anak ni, sorry tu saya lah, tapi biasanya budak ni masalah. Hurufnya apa tuan-tuan? Belum nikah sudah berisi, kan? Itulah. Ni pengalaman kita kat jabatan ya. Allah alam, cukuplah 8:45. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah silap. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.